Assalamualaikum guys. Ya, para viewers, para subscribers, saya rindu anda semua. Saya sayang anda semua. So, untuk video kali ini, soalan yang paling banyak saya terima mengenai bilakah tarikh pembayaran setelah menerima kelulusan untuk kategori pindaan amount. Masih tertanya-tanya bilakah tarikh pembayaran dia. Yang kedua mengenai iLestari. Ini juga soalan-soalan daripada anda semua. Mengenai yang pertama, kenapa akaun dia expired, dan yang kedua, kenapa bayaran yang diterima kurang daripada jumlah yang sepatutnya diterima. So, jika kita rasa video ini bermanfaat, tontonlah sampai habis. Saya ada jawapannya. Alright, yang pertama ni soalan yang paling trending dalam dalam isu pindaan amount. Saya sendiri pun tertanya-tanya sebelum ni bila tarikh bayaran untuk pindaan amount kan, sebab sahabat-sahabat kita ramai bertanya. So pada pagi ni saya buat panggilan lah, tapi saya tak dapat record sebab panggilan yang tak dijangka tu dapat pula. Sudah berkali-kali buat panggilan, tapi pada hari ini dapat pula. Bila dapat tak sempat nak record panggilan. So saya maklumkan kepada yang bertanya okey, begini, untuk pindaan amount, sebelum kita membuat pindaan amount, kita sudah membuat permohonan dan ada juga yang sudah menerima bayaran pertama. Jadi sudah menerima bayaran pertama pada bulan 3 hari tu, dia membuat pindaan amount. Selepas membuat pindaan amount, sudah menerima kelulusan selepas beberapa hari, dan menjadi tanda tanya adalah bayaran, tarikh bayaran. Untuk makluman semua, apa yang dimaklumkan oleh pihak kumpulan wang simpanan pekerja sendiri melalui panggilan yang saya buat. Kalau tidak sahih, saya tak akan maklumkan. Ini adalah sahih daripada KWSP. Percaya atau tidak, terpulang pada anda semua. Tarikh bayaran yang sebenar adalah mengikut kepada tarikh bayaran sebelum kita membuat pindaan amount. So maknanya ataupun kefahamannya kat sini, sebelum kita membuat pindaan amount tu, kita sudah menerima bayaran, mungkin bayaran pertama kan, dan jadi tarikhnya ialah mengikut kepada bayaran asal, bayaran sebelum pindaan amount dibuat. Contoh, sebelum pindaan amount kita menerima bayaran pada contoh 4 hari bulan, 4 hari bulan. Jadi selepas pindaan amount dibuat pada bulan 3, contoh kita mohon pada 8 hari bulan 3 pindaan amount, dan kelulusan yang kita terima pada contoh dalam 13 hari bulan 3, dan bayaran akan dibuat bukan pada bulan 3 itu juga, tapi bayaran akan dibuat pada bulan 4. So macam mana nak tahu bayaran pada bulan 4? Yang pertama, boleh semak di iAccount kita, withdrawal history. Kita lihat kepada bayaran sebelumnya berapa hari bulan. So kalau contoh 4 hari bulan, anda akan menerima bayaran selepas membuat pindaan amount, bayaran akan diterima pada tarikh yang sama pada bulan seterusnya. Maknanya contoh pada bulan 4 hari bulan, melainkan 4 hari bulan itu jatuh kepada cuti umum ataupun Sabtu Ahad, bermakna mungkin diawalkan ataupun dianjak sikit pada hari Isnin. Begitu je, benda simple je. So itu yang dimaklumkan secara sahih dari kumpulan wang simpanan pekerja. Sebab saya pun tak berani nak bagi info kalau benda tu tak sahih, saya anggar-anggarkan andaian tidak. Ini adalah sahih daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Percaya atau tidak terserah pada anda semua, tapi yang saya dimaklumkan begitu ya. Jadi untuk membuat semakan di iAccount, ya perlu itu saja untuk mengetahui tarikh dia. Semak semula di iAccount kita. Kita tengok tarikh sebelumnya, berapa hari bulan yang kita terima. Dan jikalau ada online banking, sebaiknya ada online banking untuk semak. Tak perlu kita pergi bank 3-4 kali untuk membuat semakan Jadi pastikan ada. Jikalau anda ada iAccount, anda sewajibnya ada online banking untuk membuat semakan kemasukan duit. So saya rasa jelas setakat ini untuk pindaan amount. Okey, untuk iLestari untuk iLestari pula ramai banyak juga soalan yang saya terima. Kenapa akaun dia expired, dan ada juga kenapa akaun dia, kenapa pembayaran dia hanya dapat 2 bulan atau 3 bulan, ada tak cukup 12 bulan. Dia beginilah sebenarnya.
Untuk yang menerima awal daripada bulan 5 tahun lepas, bermula bulan 5 pembayaran Air Lestari tahun lepas, dia akan menerima selama 12 bulan. Bergantung kepada baki akaun 2. Jikalau baki akaun 2 melebihi RM6,000, jadi anda akan layak menerima selama 12 bulan, RM500 sebulan selama 12 bulan. Ya, dan tarikh bayaran akhir pada bulan April. Jadi jika kenapa dia tak menerima bayaran, ada yang kata dapat 7 bulan saja, ada yang kata dapat 8 bulan saja, ada yang kata dapat 9 bulan saja. Itu disebabkan adalah baki akaun 2 kita tu tak mencukupi, dah tak ada baki sebenarnya, tak melayakkan kita untuk menerima bayaran sehingga bulan ke-12. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang baru mohon Air Lestari pada bulan 2 ataupun bulan 1 tahun 2021 ni, kalau contoh dia memohon pada bulan 1, dia akan layak menerima pada bulan 2, 3 dan 4. Jika dia memohon pada bulan 1. Tetapi ada yang kata dengan saya dia hanya dapat 2 bulan saja, bulan 2 dengan 3. Dapat tak bulan 4? Itu pun bergantung pada baki akaun anda. Sebab tu perlunya ada account. Sebab account ni kita boleh lihat kita punya statement, full statement kita berapa ada akaun 2. So kalau jika tidak ada menerima bayaran, mana akaun 2 kita dah tidak ada baki. So yang ketiga, expired. Sama juga. Yang expired ni kemungkinan besar adalah, kebanyakannya yang berlaku adalah baki akaun 2 dah tak mencukupi lah. Sebab tu dia tulis kat situ expired. So jangan bermakna jangan pandai-pandai lepas ni, bermakna jika anda dah tak menerima bayaran Air Lestari, tak payahlah duk marah-marah. Sebab pergi cek kita punya full statement di kios supaya anda boleh lihat full statement. Tengok baki akaun 2 tu sebenarnya. Jika baki akaun 2 kita banyak, tak ada masalah pun untuk menerima Air Lestari. 500 sebulan kali 12 jadi 6,000, tak ada masalah jika baki akaun 2 kita melebihi pada 6,000. Jika kurang daripada 6,000, kita menerima hanya beberapa bulan sajalah, dan akhirnya status akaun kita adalah expired. Jadi yang expired itu adalah baki akaun 2 kita tidak cukup. So itu saja mengenai pindaan amount ataupun mengenai tarikh pembayaran amount Air Sinar dan juga status expired Air Lestari. So saya harap maklumat yang saya beri ini adalah sahih, bukan berandaian. Teruskan menyokong channel PF5 TV kerana channel PF5 TV memberikan info-info serta hiburan, berinformasi, dan channel PF5 TV adalah multi content, iaitu pelbagai. Anda boleh masuk ke channel kita, melihat video-video yang sebelum ini, apa yang saya sediakan untuk anda. So jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Saya sayang anda semua.